Hai Top CBN, siapa yang pernah memburu harta karun dengan menggunakan petunjuknya lalu berhasil atau tidak? Ada yang tak beruntung, dapat yang palsu. Sementara ada yang menemukan keajaiban dengan tak disangka-sangka. Setiap yang ditemukan sangat memeranjatkan. Mari kita saksikan apa yang ditemui mereka. Tulang mammoth. Sepasang rakan yang berasal dari Florida iaitu Derek Dimitar dan Harry Sadler yang merupakan penyelam telah meninjau Peace River seperti biasa sebelum menemui sebuah zat yang padat sepanjang 1.2 meter dan beratnya lebih kurang dari 22 kilogram yang tersembunyi di dataran pasir dan di bawah air. Setelah dilihat baik-baik, wow, ini adalah tulang mammoth Colombia yang pernah hidup pada zaman ais atau lebih kurang 10,000 hingga 20,000 tahun dulu. Jika dilihat dari ukurannya, dianggarkan bahawa ia sudah mencapai usia ketinggiannya setinggi 4 meter. Manakala tulang yang ditemui itu ternyata lebih kurang 100,000 tahun. Ianya sangat luar biasa kerana masih mampu bertahan selama ini. Tetapi kisah ini belum selesai di sini saja. Mereka juga menemui gigi jerung kuno sehinggalah kepada hujung taring harimau yang melengkung. Ianya sangat menghairankan atas apa amalan yang mereka sudah amalkan dan betapa beruntung mereka dapat menemukannya. Rantai gergasi. Bagi kebiasaan orang, tempat yang diabaikan merupakan tempat yang tidak bernilai. Tetapi bukan bagi pemburu harta karun iaitu seorang YouTuber Exploring Alabama yang mencuba untuk memasuki ke kawasan tersebut untuk mencari barang berharga sebelum menarik perhatian orang ramai dengan rantai gergasi yang tertanam. Keesokan harinya, dia mengajak kawan-kawannya untuk membantu dalam misi menggali kerana ternyata rantai itu besar dan sangat berat. Sesudah digali dan dibongkar, tetapi ianya masih belum juga bertemu hujungnya yang tertanam. Sudah pelbagai cara mereka usahakan sampai harus diubah kereta Kobelco untuk menggali sehingga akhirnya mereka berjaya menggali rantai sepanjang 4 meter yang terikat dengan tiang besi besar di mana terdapat penggulung padanya. Untuk apa kegunaannya belum ada yang mengetahuinya. Tapi terdapat beberapa komen mengatakan bahawa ia digunakan untuk menarik kayu balak. Kurang pasti akhirnya apa yang mereka usahakan itu berbaloi atau tak. Peluru meriam Jepun. Pengesan logam adalah alat yang benar-benar dapat menunjukkan ke arah pembelajaran tentang ilmu purbakala. Pada satu hari, 2 orang remaja telah menerokai kawasan Violet Hill yang terletak di tengah-tengah pulau di Hong Kong dengan harapan akan mendapat beberapa barangan apabila kembali nanti. Hasilnya ternyata benar-benar dapat. Dan itu adalah peluru meriam Jepun sebanyak 3 biji. Setelah terperanjat, kedua-dua remaja tersebut terus melaporkannya kepada pihak polis Hong Kong untuk bekerjasama dengan anggota polis agar dapat menyelesaikannya dengan secepat mungkin kerana tak ada siapa yang tahu bila boleh berlaku perkara bahaya. Alahai, peluru besar saja sampai sebegini. Jika itu bom, pasti akan memusnahkan sebuah pulau di Hong Kong. Kereta kuda dari zaman Celtic. Jika kita membawa alat pengesan logam untuk berburu, mungkin beruntung kerana terjumpa pelbagai barangan kecil yang tertanam. Tetapi dalam kes Mike Smith ini, dia menemui benda terbesar sejauh mana pengesan ini dapat mengesan iaitu sebuah kereta kuda. Setelah teruja kerana terdengar bunyi mesinnya, lalu digali lagi ke bawah sedalam 23 cm dan terjumpa sesuatu mirip strap dan rantai yang mungkin tersambung dengan benda yang besar. Lalu dia menghubungi petugas dan ketika petugas menggalinya lebih dalam, ternyata mereka menemui roda besi dan berbagai-bagai bahan. Dan setelah digabungkan, dia hampir pingsan kerana ia adalah barang berharga dari zaman Celtic. Dan yang pasti, penggalian kali ini adalah tidak percuma kerana akan diberikan ganjaran sebanyak 4 juta ringgit dan dibahagikan dengan pemilik tanah setengah daripadanya. Boleh dikatakan sekali menemuinya seakan-akan memenangi loteri. Kalau begitu, jom kita mencarinya biar kaya seperti orang lain. Batang logam lanun. Jika disebut lanun, fikir saja sudah teruja. Lebih-lebih lagi tentang harta karun. Pasti menyeronokkan. Hal ini mengisahkan tentang Barry Clifford, seorang peneroka yang tertarik dengan harta yang dijumpai dari kapal karam seperti dalam setiap mitosnya. Dia terjumpa benda yang menarik bersamanya iaitu sebatang logam seberat 50 kg di dalam sebuah bangkai kapal di luar kawasan pantai Hill St. Mary, Madagascar, di mana di atasnya terukir huruf dan nombor yang dipercayai bahawa ia pastinya sebahagian daripada harta karun milik lanun terkenal William Keats. Apabila golongan pakar dari organisasi UNESCO datang untuk membuat penyelidikan, ternyata benda ini bukan wang, tetapi ia diperbuat daripada 95% timah. Apa yang diimpikan lenyap dalam sekelip mata kerana ia bukan harta yang difahamkan sahaja, malah ia juga tak ada kaitan dengan para penjahat. Alah, percuma je yang teruja-teruja sangat tu. Mumia wanita mengandung.
Bercerita tentang penemuan purbakala, jika tanpa mumia Egypt, maka belum cukup rasanya. Tetapi selain yang sudah ditunjukkan oleh pakar-pakar dari setiap model, siapa yang akan percaya bahawa terdapat mumia wanita mengandung di mana tubuh badan itu telah ditemukan pada tahun 1826. Ketika kali pertama melihat namanya, andaian itu adalah nama padri lelaki kerana dibungkus oleh kain dan diselaputi banyak lapis. Tetapi setelah diteliti, terus terperanjat apabila terjumpa di dalam perut mumia ini tangan dan kaki kecil yang muncul. Ini artinya mumia ini milik wanita mengandung. Apa yang sangat menghairankan mereka adalah kerana ini adalah kali pertama terjumpa hal seperti ini, termasuk peluang baik yang akan menuju ke pembelajaran tentang kandungan dan pengubatan gejala penyakit pada zaman dulu. Makmal pergigian. Di dalam perbuatan pelbagai jenis bekas, sekali lagi ia telah dizahirkan oleh seorang penyelidik kota ke mata masyarakat. Setelah masuk, terdapat debu tebal di mana-mana. Di lantai dan dinding dipenuhi kotoran. Di atas meja terdapat pen dan kalender lama serta cawan kopi bersamanya. Tetapi yang paling mengerikan ialah mungkin gigi-gigi palsu serta cetakan-cetakan tulang rahang dan gigi manusia. Setelah diselidik, ternyata di sini adalah bekas klinik pergigian pertama di Harrogate, daerah North Yorkshire, Inggeris. Tetapi klinik ini telah ditutup pada tahun 2012. Lalu dengan usaha kafe Starbucks dalam permohonan untuk menggunakan tanah ini sampai 3 kali tetapi ditolak sehingga ditinggalkan selama 8 tahun selepas ditinjau oleh penyelidik tersebut dan diambil gambar sehingga kita dapat menyaksikannya. Harta karun zaman tembaga. Penemuan kali ini harus diangkat kebaikannya kepada para haiwan kerana dengan sebab mereka lah yang membuat manusia menemukan harta yang berharga dari zaman tembaga pada awal tahun 2021 oleh pengkaji arkeologi asal dari Sweden yang mengumumkan bahawa mereka telah menemukan barang antik dari zaman tembaga di dalam hutan berdekatan dengan kawasan Alingsås dan berusia sekitar 500 hingga 750 sebelum Masihi. Ianya termasuk kalung dan bahagian-bahagian lain sebanyak 50 keping di mana setiap keping diperbuat dengan terperinci dan berada dalam keadaan sempurna. Kemungkinan harta-harta ini ditanam di bawah tanah dengan baik sehingga tanah ini digali oleh haiwan-haiwan, maka telah memudahkan ianya ditemui. Dan oleh kerana logam-logam ini ditemukan dengan banyak, ia telah membuatkan kita tahu bahawa sebenarnya penduduk Nordik adalah salah satu daripada golongan manusia yang terkaya pada zaman tembaga. Jari logam gergasi. Pada abad ke-19, pengumpul karya seni asal Itali iaitu Campiotro Campana telah menemukan patung jari logam berukuran sebesar 38 cm dan disimpankan di Museum Louvre, Paris. Seterusnya pada tahun 2010, terdapat seorang pelajar doktor menerokai harta karun ini dengan cuba menggunakan tiruan 3 dimensi yang menggabungkan jari ini dengan patung Maharaja Konstantin yang berada di Capitolino, Itali. Ternyata ia kebetulan yang sesuai. Sehingga pada tahun 2018 telah rasmi diisytihar bahawa jari logam gergasi tersebut adalah benar-benar milik patung Konstantin sebelum dihantar untuk digabungkan dengan patung asalnya di Saint Petersburg, Rusia dengan sempurna pada tahun 2021. Ia juga dianggap sebagai hadiah berharga untuk menyambut ulang tahun ke-550 bagi muzium tersebut. Kapal karam yang tenggelam. Kadang-kadang penemuan tidak perlu dengan menggali sahaja kerana di langit juga dapat ditemukan di mana kes ini Anthony Murphy telah menaikkan drone untuk meninjau ke atas sungai Boyd di Ireland pada 24 April 2021 yang lalu dan ketika gambar diambil kebetulan terjumpa dengan benda bersegi empat tenggelam di bawah sungai. Ketika dia dan pengkaji purbakala mengambil gambar untuk diperiksa, kemungkinan ia adalah kapal yang diperbuat daripada kayu balak dari zaman batu. Dianggarkan luasnya lebih kurang 60 cm dan setelah 2 hari kemudian, sebuah kapal besar ditemukan oleh pakar itu. Rosaknya kurang dari yang ditemui oleh Anthony. Tetapi setelah 3 hari kemudian, Anthony menyatakan bahawa dia menemukan bangkai kapal yang ketiga. Kemungkinan jika bertahan lebih lama, nanti muncul lagi. Siapa tahu? Ruang rahsia Mesir. Siapa percaya bahawa di tebing-tebing biasa ini akan terdapat sesuatu yang tersembunyi? Iaitu terdapat satu kali, seorang pengkaji purbakala yang bermata tajam kebetulan terjumpa lubang-lubang kecil di tebing pada lembah sakti di Abydos. Setelah diselidik, terus terpegun olehnya kerana di dalamnya dibahagikan kepada beberapa ruang dan ruang tersebut dibina melalui terowong pecahan atau air di bawah dasar bukit. Sebahagiannya tertembus ke ruang lain dan tingginya ialah 1.2 meter. Manakala tujuan pembinaan itu masih tiada siapa yang tahu. Dikatakan tempat ini mungkin digunakan untuk pelaksanaan sebuah ritual sakti atau sebagai lambang bagi kepercayaan pada masa itu.
Ianya dianggap lebih dari perkuburan yang pernah ditemui sebelum ini. Kamar mandi Roman. Kisahnya adalah mengenai Mark dan Jenny Roseman yang telah membeli sebuah rumah untuk diri mereka di mana diberitahu oleh pemilik asalnya bahawa di bawah ruang kerja itu terdapat kamar mandi. Setelah tibanya sepasang suami isteri ini, terus dibersihkan lantai yang sedang menutup kamar mandi itu dengan berhati-hati. Setelah itu, keajaiban ada di depan mereka kerana di tengah-tengah ruang itu adalah kamar mandi jacuzzi yang ditata rias dengan seramik warna biru gaya Roman kuno dan lebih besar daripada yang dibayangkan mereka. Ketika penemuan ini selesai dengan puas hati, mereka terus menghias ruang ini agar sedondo dengan kamar mandi cantik ini selama 3 tahun setengah. Sehinggalah ruang ini menjadi ruang tercantik di dalam rumah mereka. Kalau anda suka video kami, boleh beri komen, tekan like dan subscribe. Jangan lupa saksikan video seterusnya daripada kami.